Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk membahaskan satu tajuk iaitulah berkenaan dengan al-qasd wal azm, iaitulah salah satu daripada maqam ataupun manzilah kedudukan yang dibahaskan oleh para ulama yang membahaskan berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan al-qasdu wal azmu. Iaitulah kalau kita tengok dari sudut bahasa, al-qasdu ini dalam sudah dimelayukan, qasad, kita kata orang di dalam kamus Jawi, kamus besar Arab Melayu pun qasad ini telah diterima pakai di dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita terjemah secara harfinya, qasad ini adalah tujuan. Al-azmu iaitulah keazaman. Baik. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan maksud al-qasdu wal azmu. Qasad tujuan, al-azmu keazaman. Baik. Jadi apakah yang kita nak bincangkan pada kali ini? Iaitulah kita nak bincangkan tentang apakah maksud al-qasdu wal azmu dari sudut perbahasan ulama ahli sunnati wal jamaah, khususnya dalam perbahasan berkenaan dengan ilmu berkenaan dengan jiwa, ilmu berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian hati atau penyucian jiwa. Baik. Jadi bila kita sebut tentang al-qasdu, al-qasdu kita boleh juga katakan an-niyah, niat, tujuan. Iaitulah apa tujuan. Yang pertama sekali, apa tujuan kita diciptakan? Yang pertama sekali, yang perlu kita jelas. Maksudnya dalam konteks apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia berkenaan dengan tujuan penciptaan kita. Kenapa kita dicipta? Maka itu rata-rata sebagai seorang muslim, maka kita tahu jawapannya. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi itu tujuan penciptaan kita, jin dan juga manusia. Jadi itu adalah tujuan Allah mencipta kita. Baik. Jadi bila kita sebut tentang al-qasdu wal azmu, tadi kita sebut tentang apa tujuan Allah Taala cipta kita dan apa juga tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di atas muka bumi ni sebagai makhluknya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam dan zuriat keturunannya adalah untuk menjadi khalifah, iaitulah untuk menjadi mereka yang
memakmurkan muka bumi ini, yang silih berganti antara generasi demi generasi, yang memakmurkan muka bumi ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita nak bincang dari sudut kita sebagai hamba. Dari sudut kita sebagai hamba, apa tujuan? Apa tujuan? Baik, bila kita dah ada sidqul iradah, kita sebut sidqul iradah maksudnya kehendak yang benar. Kehendak yang benar ianya dipandu oleh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kehendak yang benar adalah apa yang bertepatan dengan kehendak Allah, iaitulah kehendak al-iradatus syar'iyyah, kehendak syar'i. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, iaitulah merujuk kepada segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan segala larangan yang diperintahkan untuk kita menjauhinya. Sidqul iradah, yang ini benarnya kehendak, kerana Allah Taala berikan kita semua kehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dia Allah Taala sebut berkenaan dengan manusia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehendak kepada mereka. Ada kehendak, ada masyiah, ada iradah. Manusia Allah Taala bekalkan mereka dengan kehendak. Nampak? Tetapi mereka bukanlah bebas dalam berinteraksi dengan kehendak mereka sebebas-bebasnya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengikat kehendak mereka itu, kehendak yang diberikan kepada kita, dengan kehendak syar'i, iaitulah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Jadi disebut sebagai iradatus syar'iyyah, kehendak syar'i, perintah Allah. Baik, bila kita dah tahu dan bila kita dah sedar kehendak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, Allah cipta kehendak kepada kita, Allah bekalkan bersama dengan seluruh makhluknya, manusia, jin, mereka ada kehendak. Baik, apabila kehendak ini sudah benar, maksudnya kita faham apa kehendak yang telah Allah Ta'ala berikan dan apakah kehendak yang Allah nak, iaitulah syar'i tadi, perintah-perintah syariat. Dan adanya qasad, tujuan dan niat. Tujuan dan niat ini apa? Iaitulah tujuan qasad yang tadi, niat untuk kita bermusafir menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Itu tujuan, qasad. Kerana semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kurniakan kepada kita, provide untuk kita semua, adalah untuk kita sampai kepadanya. Iaitulah untuk kita merealisasikan peribadatan kita, yang mana itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Maka kita sebutkan tadi al-qasdu, al-iradah, as-sidqul iradah, benarnya kehendak kita ini menepati seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki dalam perintah syariatnya, dan dihimpunkan dengan qasad dan niat. Untuk apa? Tujuan untuk bermusafir. Bermusafir. Melakukan perjalanan untuk menuju kepada Allah. Dan kita yakin, kita tahu dan kita yakin bahawasanya tidak perjalanan ini mesti kita teruskan, mesti kita laksanakan. Kerana kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti kita bermusafir. Kita bermusafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya berlari, fafirru ila Allah, berlari. Segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera dalam mengejar keampunan Allah. Bersegera dalam mengejar ketaatan
ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahawasanya perjalanan ini mesti ada persediaan. Kerana setiap perjalanan yang nak dilakukan mesti kena ada persediaan. Mesti kena ada isti'dad, preparation. Mesti ada, kita kata apa, bekalan. Dan mesti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mesti yang pertama akhadha fi uhbatis safar. Mesti kena sediakan kelengkapan. Wa ta'bi'ahu zad liyaumil ma'ad, iaitu apa? Persediaan dengan apa? Bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah menuju ke hari pembalasan, hari yang dijanjikan. Wa tajarrudi an awaiqis safar, dan membebaskan perjalanan tersebut daripada segala rintangan-rintangan yang mungkin akan dihadapi dalam perjalanan. Wa qat'ul alaiqi allati tamna'uhu minal khuruj, dan memutuskan segala hubungan-hubungan yang boleh menghalangnya untuk keluar bermusafir. So kita kata ini perumpamaan yang mudah nak faham. Maksudnya apa? Bila kita dah ada iradatul sidqul iradah, yakni benarnya kehendak itu menepati apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam mana kita nak tahu kehendak kita ini menepati apa yang Allah kehendaki? Balik kepada iradatul syar'iyah. Maksudnya kita melihat pada kehendak syar'i. Kehendak syar'i. Maksud kehendak syar'i, apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan supaya kita bersabar. Allah SWT perintahkan kita supaya bersama dengan orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as sadiqin isbiru wa sabiru wa rabitu. So Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar dan terus bersabar. Allah SWT perintahkan kita untuk wasta'inu bis sabri was salah, iaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Allah perintahkan kita untuk beribadat kepadanya semata-mata. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah, kita kata, neraca untuk kita mengukur adakah kehendak kita itu bertepatan dengan kehendak Allah. Itu saja. Baik. Dan niat, qasad, tujuan untuk bermusafir menuju kepada Allah dengan mengetahui dan penuh keyakinan bahawasanya hal tersebut, yakni perjalanan yang kita nak tempuh, mesti mesti perlukan persediaan dalam pemusafiran tadi, perjalanan. Iaitulah dengan disediakan segala kelengkapan, segala bekalan. Macam kita umpamakan, macam kita nak buat apa? Kita nak balik kampung lah, macam itulah perumpamaannya. Mesti apa? Okey, kalau kita nak balik kampung, jadi apa yang kita kena prepare? Kan? Kita kena tengok macam mana keadaan trafik. Okey, itu persediaan. Kan? Itu persediaan. Kemudian kita kena servis kereta kita ataupun kenderaan kita. Itu termasuk dalam apa? Persediaan. Kemudian kita siapkan bekalan. Bekalan makanannya ataupun duit minyak. Kan? Kemudian at-tajarrud an awaiqis safar. Itu kita membebaskan diri kita daripada halangan, rintangan-rintangan yang ada atau yang mungkin ada dalam perjalanan. Maksudnya dari sudut kita dah prepare. Apa yang nak prepare? Kita dah servis kereta tadi. Kita dah serviskan kenderaan kita sebaik-baiknya. Kemudian kita dah sediakan apa sahaja kemungkinan-kemungkinan
kita bawa kita punya handphone kita, maksudnya pastikan cukup baterinya, kemudian pastikan segala kelengkapan itu baik, dan yang paling penting sekali, qat'ul ala'iq allati tamna'uhu minal khuruj, kita terpaksa memutuskan sementara hubungan kita dengan orang yang terpaksa kita tinggalkan. Kalau kita nak musafir bekerja, maka kita terpaksa untuk meninggalkan isteri dan anak kita. Bila kita nak balik semula, maka kita terpaksa meninggalkan keluarga kita, ayah kita, mak kita dan semisalnya. Itu maksud qat'ul ala'iq allati tamna'uhu minal khuruj, maksudnya memutuskan segala hubungan. Terpaksa kita sementara untuk kita mendapatkan satu maslahah, kepentingan yang tertentu, kebaikan yang tertentu, maka perlulah kita menyediakan persediaan tersebut. Jadi kalau kita tengok, itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada awal membahaskan tentang al-qasdu. Iaitulah maqam, kedudukan al-qasdu. Ini qasad, tujuan. Baik. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menukilkan perkataan sahibul manazil, iaitulah Al-Harawi, iaitulah pembahagian al-qasdu. Qasad itu dibahagikan oleh para ulama kepada 3 bahagian. Baik. Kita kena faham pembahagian yang dilakukan oleh ulama ini bukanlah sesuatu yang sifatnya qat'i ataupun sifatnya secara pasti, maksudnya mesti kita kena ikut pembahagian itu, tetapi pembahagian ni hanyalah berdasarkan proses at-tatabu' wal istiqra', iaitu proses analisis dan juga penelitian daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi dia bukan dapat daripada nas, bukan dapat daripada nas yang sarih, tetapi dia dapat melalui tatabu' wal istiqra' wa tajribah, pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan ilmu berkenaan dengan jiwa ini, iaitu tazkiyatun nafs, atau disebut sebagai tasawuf. Baik. Sahibul manazil telah membahagikan kepada qasad ini kepada 3 darajat ataupun 3 bahagian. Darjat yang pertama, darjat bagi qasad, tujuan, niat tadi. Qasdun yab'athu 'ala al-irtiyab wa yukhallisu min at-taraddudi wa yad'u ila mujanabatil aghrad. Yang pertama, darjat yang pertama, qasad, yakni niat, tujuan. Yab'athu 'ala al-irtiyab. Tujuan dan niat dan tujuan yang membangkitkan membangkitkan penyerahan. Membangkitkan sikap penyerahan. Yab'athu 'ala al-irtiyab. Membangkitkan sikap penyerahan. Wa yukhallisu min at-taraddud, dan memurnikan daripada segala bentuk taraddud, yakni segala bentuk keraguan ataupun perasaan ragu-ragu. Syak dan juga ragu-ragu. Wa yad'u ila mujanabatil aghrad, dan qasad, niat, tujuan yang menyeru kepada mujanabatil aghrad, iaitulah menjauhkan diri daripada segala bentuk aghrad ni, merujuk kepada material, segala benda yang bersifat dengan materialistik. Maksudnya apa? Kalau kita tengok, disebut, diulas oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ada 3 faedah. Yang pertama, qasdun yab'atsu 'ala al-irtiyad. Qasad, niat, tujuan yang membangkitkan kepada penyerahan. Apa maksud membangkitkan kepada penyerahan? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, annahu yab'atsu 'ala sulukin bila tawaqquf. Iaitulah tujuan atau niat yang membangkitkan kepada seseorang itu untuk terus berjalan, untuk terus mara ke hadapan bila tawaqquf, tanpa ada perasaan untuk berhenti. Itu yang pertama. Bila tawaqquf, maksudnya
qasad itu bermaksud qasad, niat, tujuan yang membangkitkan untuk seseorang terus berjalan ke hadapan, terus mara ke hadapan tanpa dia memikirkan untuk berhenti. Wala taraddud, dan tidak juga adanya perasaan was-was atau perasaan ragu-ragu. Tak ada keraguan. Wala illata ghairal ubudiyah, dan tidak ada sebab selain daripada pengabdian. Sebab yang membangkitkan qasad ataupun niat tujuan itu, perjalanan yang nak dilakukan itu hanyalah qasad, tujuannya adalah pengabdian, ubudiyah, yang kita sebutkan tadi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan. Semua niat, qasad, tujuan itu yang membangkitkan kepada perjalanan yang nak dilakukan itu tanpa ada rasa nak berhenti ataupun rasa ragu-ragu, dan tidak ada sebab-sebab selain daripada pengabdian, perhambaan, ubudiyah. Seperti apa? Riya, melakukan amalan untuk dilihat oleh manusia, untuk diperlihatkan amalan itu kepada pandangan manusia. Au sum'ah, atau melakukan amalan supaya didengar dan diketahui oleh manusia. Au talabi mahmadah, ataupun melakukan amalan untuk mengharapkan pujian. Mahmadah, talabul mahmadah maksudnya mengharapkan pujian orang ramai. Au jahin, ataupun nakkan kedudukan. Au manzilatin indal khalq, ataupun kedudukan di sisi makhluk. Maksudnya itu adalah apa? Sebab-sebab yang bukan pengabdian. Sebab-sebab illah ghaira ubudiyah, maksudnya sebab-sebab yang jauh daripada sebab pengabdian, perhambaan. Yani perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu darajat yang pertama. Dan ulang sekali lagi, darajat yang pertama maksudnya apa? Qasad itu, tujuan itu membangkitkan seseorang untuk terus berjalan, terus mara ke hadapan tanpa rasa nak berhenti, tanpa ada rasa keraguan, dan tanpa disertai dengan sebab-sebab yang bukan sebab peribadatan, seperti riya, sum'ah, talabul mahmadah, mengharapkan pujian, atau sum'ah, atau mengharapkan kedudukan di sisi manusia. Maka itu kita kata darajat yang pertama. Dengan kata yang mudah kita kata tujuan kita kena perbetulkan qasad, tujuan kita dalam setiap tindakan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan sehari-hari, tak kira apa sahaja yang kita rancang, maka inilah yang perlu kita perbetulkan dulu, al-qasdu, niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan niat-niat. Baik. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, yang kedua, darajat yang kedua. Qasdun la yalqa sababan illa qata'ahu wa la ha'ilan illa mana'ahu wa la tahamulan illa sahalah. Baik. Darjat yang kedua, qasad, yakni tujuan, niat yang tidak memberikan ataupun tidak mendatangkan sesuatu sebab yang boleh menghalangnya kecuali illa qata'ahu, maksudnya kecuali diputuskan. Wala ha'ilan illa man'u, tidak ada sebarang rintangan melainkan dihalang rintangan itu. Wala tahamulan illa sahalahu, tidak ada sesuatu beban yang terpaksa dipikul, yang kita kata tidak mampu dipikul, melainkan dipermudahkan. Beban tersebut diringankan atau dipermudahkan. Maksudnya apa? Dalam perjalanan kita,
dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhadapan dengan rintangan-rintangan yang akan menghalang, dan kita juga akan berhadapan dengan sebab-sebab yang akan memutuskan perjalanan kita, dan kita juga akan berhadapan dengan tahamulan, iaitulah perkara yang bebanan yang tak mungkin kita, yang tak mampu untuk kita pikul, yang terlampau berat. Dalam perjalanan tu kita akan ada perkara yang kita terpaksa hadapi, rintangan-rintangan, sebab-sebab yang boleh menghalang perjalanan kita itu untuk diteruskan, bebanan-bebanan yang terpaksa kita pikul. Maka ketika itu qasad itu mestilah difokuskan kepada apa? Iaitulah tidak ada rintangan melainkan dihalang dan diputuskan. Sebab-sebab yang boleh menghalang perjalanan itu diputuskan, rintangan-rintangan dihalang, dan tidak ada kesusahan melainkan dimudahkan. Maksudnya bila kita, perumpamaannya, bila kita berjalan di atas satu jalan, maka kita akan mendapati ada halangan-halangan. Contohnya, kalau ada halangan dari sudut jalan itu sendiri, ataupun halangan yang ada dalam pada diri kita, misalnya ketika kita berjalan, maka kasut kita rosak, ataupun kasut yang kita pakai koyak, maka itu menghalang kita untuk terus berjalan. Maka diputuskan halangan tersebut, iaitulah dengan kita sama ada kita baiki kasut kita atau kita beli baru, lalu diteruskan perjalanan. Rintangan, misalnya adanya duri di jalanan, maka tidak ada cara lain, ataupun ada pokok tumbang ke, tidak ada cara lain melainkan kita kena buang rintangan tersebut, melainkan kita kena angkat pokok ataupun kayu yang menghalang perjalanan kita. Kemudian dalam perjalanan itu mungkin ada bebanan yang terpaksa kita hadapi, bebanan yang kadang-kadang tidak mampu untuk kita tanggung. Misalnya dalam perjalanan itu kita terpaksa, misalnya ada berlaku sedikit perkara yang kita tak diingini, maka itu bebanan terpaksa kita hadapi, terpaksa kita tanggung. Dengan apa? Dengan kita mengharapkan ianya dipermudahkan. Baik, kesukaran dalam perjalanan. Baik, jadi itu kita kata darjat yang kedua. Qasad itu dipasti akan ada, tujuan kita tu dipasti akan ada halangan-halangan, dipasti ada rintangan-rintangan. Jadi sebagai seorang hamba yang nak meneruskan perjalanan, yang tidak mahu berhenti, maka dia kena bersedia. Dia kena bersiap sedia dengan segala rintangan-rintangan. Maksudnya dia kena fit, dia kena prepare, dia kena pastikan bekalannya cukup, dia kena pastikan persediaannya telah rapi, dipersiapkan dengan rapi. Maka itulah kita kata darjat yang kedua. Darjat yang ketiga, qasdu al-istislam li tahdzibil ilmi wa qasdu ijabati dawa'il hukmi dinil amri. Darjat yang ketiga dalam qasad, tujuan ini, iaitulah qasdul istislam li tahdzibil ilm. Tujuan ataupun qasad untuk kita menyerah, istislam, menyerah, li tahdzibil ilm, untuk kita mendisiplinkan ilmu, untuk kita mentahzib, yakni melatih jiwa kita. Wa qasdu ijabati dawa'il hukmi ad-dinil al-amri, dan qasad, tujuan untuk kita menyahut, menjawab segala seruan, segala
pendorong-pendorong ataupun faktor-faktor yang menyeru ataupun yang membawa ataupun yang menjadi dorongan ataupun faktor pada setiap hukum-hukum agama yang bersifat perintah al-amri. Maksudnya apa? Yang ketiga, qasad ini kita tak dapat, tidak mesti kita kena melalui darjat ini, iaitulah darjat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada ilmu, untuk kita mendisiplinkan qasad kita, mendisiplinkan hati kita, memperbaiki hati kita. Yang dimaksudkan dengan dawa'i al-hukmi dini al-amri, iaitulah perkara-perkara yang mendorong, yang ada di dalam ataupun dorongan-dorongan yang terkandung di dalam hukum-hukum agama, hukum-hukum agama yang bersifat perintah. Iaitulah maksudnya segala rahsia, segala hikmah-hikmah yang mendorong kepada pensyariatan hukum tersebut. Maka menyahut seruan hukum tersebut dengan melaksanakannya, dengan menyerah diri kepadanya, itu sebenarnya adalah qadar yang lebih berbanding semata-mata imtithal, berbanding semata-mata kita melazimi perintah tersebut. Kerana apa? Kerana maksud qasad yang ketiga ni, darjat yang ketiga ni, maksudnya qasad ini, darjat yang ketiga ini, tujuan dan niat kita ni menyeru kepada al-mahabbah wal ijlal, kecintaan dan juga pengagungan, wal ma'rifah, pengetahuan kita tentang hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah, wal hamd, pujian kita kepada hukum hakam syariat, wal amru yad'u ila al-imtithal, dan perintah yang menyeru kita untuk melazimi hukum hakam tersebut, yang terkandung di dalamnya segala hikmah dan segala apa kita kata al-ghayat, iaitulah segala tujuan-tujuan yang menyeru kepada al-ma'rifah wal mahabbah, iaitulah pengetahuan dan juga kecintaan. Maksudnya pada darjat yang ketiga ini, qasdul istislam, maksudnya qasad kita untuk menyerah kepada setiap perintah yang terkandung di dalam syariat, yang sudah tentu perintah-perintah yang terkandung di dalam syariat, ataupun perintah-perintah syariat itu yang di dalamnya mengandungi segala hikmah, segala rahsia, kebaikan yang sama ada kita tahu atau tidak, baik untuk diri kita, baik untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Maksudnya qasad yang ketiga ini, darjat yang ketiga ini menyeru kita supaya mengagungkan dan menyintai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Apa kita kata apa? Dimaksudkan dengan al-qasdul istislam li tahdzibil ilm. Tujuan untuk kita menyerahkan untuk kita mendisiplinkan ilmu kita ataupun mendisiplinkan pengetahuan kita, penyerahan kita, akhlak kita, jiwa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu tiga darjat al-qasdu. Tiga darjat al-qasdu. Baik, yang berikutnya iaitulah al-azmu. Al-azmu iaitulah keazaman. Keazaman. Baik. Baik, bila kita dah istihkam qasad, maksudnya kita dah faham ketiga-tiga darjat qasad tadi. Ketiga-tiga darjat qasad tadi kita realisasikan. Kita realisasikan dari sudut apa? Apa dia darjat yang pertama, al-irtiyad, takhallus min at-taraddud, yad'u ila mujanabatil aghrad, iaitu kita membangkitkan tujuan yang membangkitkan untuk kita menyerah dan memurnikan segala keraguan, memurnikan daripada segala bentuk keraguan,
dan mengarahkan kita, menyeru kita untuk menjauhi segala bentuk perkara yang disebut sebagai aghrad, iaitulah yang berbentuk material tadi, iaitulah pujian, riak, sum'ah, pujian di sisi manusia, mengharapkan pujian daripada orang ramai, riak, sum'ah dan segala perkara yang selain daripada ubudiyah, perhambaan. Kemudian yang kedua, kita faham qasad kita itu akan ada penghalang, akan ada rintangan, akan ada bebanan yang terpaksa kita pikul, yang tak mampu kita pikul, yang terpaksa kita pikul, maka kita harapkan agar halangan itu dihilangkan, rintangan itu dihilangkan, dan juga bebanan itu dipermudahkan untuk kita. Baik, yang ketiga, darjat yang ketiga, iaitulah kita qasad untuk tujuan dan niat kita itu untuk menyerah kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum syar'i yang terkandung di dalamnya segala hikmah, segala kebaikan, sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Baik, dengan tujuan apa? Al-mahabbah wal al-ma'rifah wal mahabbah, al-mahabbah wal ijlal. Untuk kita mengetahui dan kita menyintai dan mengagungkan segala perintah-perintah Allah. Baik, jadi itu qasad. Itu qasad. Baik, bila kita dah faham qasad tadi, 3 darjat tadi, kita dah betul-betul cuba untuk merealisasikan. Maksudnya practically, macam mana kita nak buat? Dalam setiap perkara. Dalam ibadat kita. So kita tahu, aku solat ni kerana apa? Balik pada yang darjat yang pertama tadi. Aku solat ni kenapa? Itulah solat. Kita kena tahu tentang solat. Kan? Jadi qasad kita membangkitkan untuk menyerah, untuk kita tahu tentang apa, kenapa kita kena solat. Kan? Kerana ianya perintah Allah. Jadi kita menyerah kepada perintah Allah. Dan kita cuba untuk memurnikan daripada sebarang bentuk keraguan. Sebarang bentuk keraguan berkenaan dengan perintah solat tadi. Iaitulah dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu. Kita tahu tentang syariat solat, pensyariatan solat, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam solat, dan segala perkara yang berkhidmat untuk kita mengetahui tentang solat. Dan dalam masa yang sama, qasad tadi juga kita solat, dan qasad kita adalah menyeru untuk kita menjauhi daripada segala bentuk aghrad, iaitulah bentuk-bentuk material. Selain daripada pengabdian kepada Allah tadi, solat kita mesti kita lakukan kerana Allah. Ibadat kita mesti lakukan kerana Allah. Dakwah kita mesti lakukan kerana Allah. Jauh daripada aghrad tadi, material-material yang diharapkan tadi. Selain daripada pengabdian, perhambaan kita kepada Allah. Darjat yang kedua, bila kita melakukan solat, maka pasti akan, dalam kita mengerjakan solat ni, pasti akan ada rintangan. Pasti akan ada halangan. Contoh yang mudah, bila kita solat, Allahu Akbar, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, antara rintangan yang selalunya berlaku, halangan yang berlaku adalah halangan kita untuk memahami ayat-ayat Quran yang di dalam solat yang kita baca. Jadi kita cuba untuk hilangkan halangan-halangan, rintangan-rintangan tersebut dengan kita belajar bahasa Al-Quran, untuk kita faham apa yang kita ucapkan dalam solat. Kerana ketidakfahaman adalah satu bentuk halangan atau rintangan. Sama juga macam bila dalam solat, maka kita kena elakkan daripada sebarang bentuk rintangan, sebarang bentuk penghalang, sebarang bentuk bebanan yang mungkin kita tak mampu untuk tanggung. Misalnya, sebelum solat, maka diperintahkan kita untuk apa? Bersiap dengan wuduknya. Kemudian Nabi SAW melarang kita untuk menahan hadas. Nabi SAW menyebutkan apa? La salata liman la salata apa? Wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat bagi orang yang menahan hadas. Jadi kita selesaikan dulu, qada hajat kita dulu, baru solat.
La salata bihadrati ta'am wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat dalam keadaan makanan sudah terhidang. So makanan yang terhidang, bila kita lapar, maka pergi makan dulu. Kalau makanan dah terhidang, maka makan dulu. Kalau kita takut, kalau dalam solat nanti kita tak mampu untuk tahan kelaparan tadi, maka pergi makan dulu. Contoh, tu practically. Itu darjat yang pertama, kedua. Yang ketiga, darjat istislam. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk menyerah kepada perintah yang terkandung di dalam solat. Segala perintah yang terkandung di dalam solat, kita cuba untuk menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendisiplinkan diri kita dan apa? Menyintai, mengetahui, menyintai, mengagungkan perintah tersebut, solat. Kiaskan dengan ibadat-ibadat lain, baca Quran, menuntut ilmu, kan? Jadi menuntut ilmu, ana ambil contoh menuntut ilmu, kan? Yang pertama, darjat yang pertama, mesti qasad, yab'athu ala irtiyad, mesti membangkitkan untuk kita menyerah dan memurnikan kita daripada keraguan dan menjauhkan kita daripada segala bentuk material, segala bentuk tujuan-tujuan selain Allah, riak, sum'ah. Jadi menuntut ilmu mesti kena jauh daripada itu. Bukan kerana kita menuntut ilmu kerana nak dipanggil alim. Bukan juga kerana kita nak berdebat dengan orang. Bukan juga kerana kita nak supaya orang kata kita alim. Bukan juga supaya kita boleh berdebat dengan sufaha, orang-orang bodoh. Bukan juga untuk kita berdebat dengan ulama. Kita baru belajar sikit, kita rasa guru kita dah tak tahu. Kita mula apa? Ada sangka buruk. Kita mula was-was, taraddud, dan menyeru kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi, materialistik. Yang kedua, kalau ada halangan, ada rintangan, ada bebanan yang terpaksa kita pikul, halangan nak menuntut ilmu, ada halangan dia, ada rintangan dia, ada bebanan dia. Antaranya bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam menuntut ilmu. Maksudnya kalau kita tak faham dalam majlis ilmu, maka sabar. Bukannya terus tinggalkan. Kalau sebab tak sabar pasal ustaz ni, tak sabarlah, tak fahamlah, kemudian kita tinggal. Itu dia tak lepas level yang kedua tadi. Dia tak lepas darjat yang kedua tadi. Qasdu la yalqa sababan illa qata'ahu wa la ha'ilan illa mana'ahu wa la tahamulan illa sahalah. Qasad yang dia tak mampu nak hadapi rintangan. Dalam menuntut ilmu, mesti dia kena jadi jahil dulu, dia kena jahil dulu. Mana ada orang terus menuntut ilmu, dia terus pandai, dia kena jahil dulu. Dan dia kena merendah diri dengan ilmu. Bukan dia sombong dan takabur. Tak, saya tahu. Orang macam ni, kata Mujahid bin Jabar, la yustata'ul ilm sinfan al-mustakbir wal-mustahi. Ilmu ni tak mungkin dicapai oleh dua golongan. Pertama, orang yang sombong. Dia dah sombong. Awal-awal lagi dia dah hukum ustaz. Belum ustaz cakap, dia dah hukum. Ustaz ni, no. Dia tak dapat ilmu. Allah, ustaz ni lebih muda daripada aku, tak mau dengar. Mustakbir. Allah, ustaz ni belajar tak sampai PhD pun, mustakbir. Sombong. Allah, ustaz ni tak best, tak seronok. Penyampaian dia bosan, mustakbir. Orang macam ni dia tak dapat ilmu. Al-mustahi malu. Golongan yang kedua yang tak dapat ilmu adalah malu. Malu nak menuntut ilmu, malu nak orang nak kata dia ni jahil. Dia tak mau. Buat apa aku alah ustaz ni cakap, aku pun boleh cakap, dia pun cakap juga. Aku pun boleh buka kitab, dia pun buka kitab. Okey, dia pun buatlah kelas dia sendiri. Sedangkan tak sama antara orang yang belajar dengan orang yang tak belajar.
Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tak menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu lama, orang yang melazimi masyayikh, orang melazimi ulama, tak sama dengan orang yang melazimi hanya kitab-kitab. Tak sama dengan orang yang belajar berpuluh-puluh tahun, tak sama dengan orang yang belajar hanya sebulan, 2 bulan. Jadi, mustakbir wal mustahi, kata Mujahid, dua golongan ni takkan dapat ilmu. Jadi kalau darjat yang kedua ni dia tak boleh nak hadapi. Dalam menuntut ilmu tu kena ada kesabaran, kan? Satu topik tu mungkin makan masa berbulan-bulan untuk faham. Terpaksa keluar duit sikit untuk beli kitab. Oh, tak nak, semua sekarang ni nak PDF. Nak mudah, nak PDF. Okey, minta PDF, minta PDF, minta PDF. Tak sabar. Tak mau dengar daripada mulut ustaz. Tak mau dengar, tak percaya. Dia ada halangan. Nak minta. Ustaz pakai kitab apa? Sekian. Sedangkan dia tak tunduk, dia tak ikut. Dia tak ikut apa yang ilmu tu, jalan ilmu itu. Maksudnya dia tak boleh tanggung, dia tak boleh nak apa orang panggil nak sabar. Kan? Wala tahammulan illa sahala. Maksudnya dia juga tak boleh nak tanggung kesusahan dalam menuntut ilmu. Terpaksa duduk lama, terpaksa korbankan waktu, terpaksa kena buat assignment, nak contoh, terpaksa belajar bahasa Arab untuk faham, perlukan kepada kesungguhan. Maka ada bebanan yang terpaksa dia hadapi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Setiap orang yang menyeru kepada kebenaran, setiap orang yang menyeru kepada kesabaran, dia pasti akan ada rintangan. Sabar dalam mengambil ilmu. Sabar dalam nak memahami ilmu. Sabar dalam majlis gurunya. Sabar dalam berdepan dengan kesusahan dalam proses untuk dia memahami ilmu. Sabar dalam apa? Menyampaikan ilmu. Itu satu. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Bila kita dah tahu, bila kita dah belajar, maka kita kena sampaikan kepada orang. Bila kita sampaikan kepada orang, sudah tentu ada halangan, sudah tentu ada rintangan, ada ancaman, penolakan. Kena sabar lagi. As-sabru 'alal adha fih. Sabar dalam kesakitan yang terpaksa kita tanggung. Bukan senang. Bila kita bawa satu benda yang bercanggah dengan pegangan masyarakat, kita akan dituduh dengan macam-macam. Kita tak akan dilayan dengan kapet merah, tetapi kita akan dilayan dengan apa? Duri-duri yang diletakkan di atas jalanan. Kena sabar. Kutukan orang, hentaman orang, celaan manusia, sabar. Kerana itu rintangan. Dan perkara yang kita tak mampu nak tangguh, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. Dan yang ketiga, kita istislam, menyerah. Kita tahu tentang fadilat menuntut ilmu. Bukan tak tahu, kita semua tahu. Kelebihan menuntut ilmu. Ilmu lebih utama berbanding ibadat sunat. Berbanding solat sunat. Ilmu lebih bermanfaat berbanding harta benda. Ilmu yang akan menjaga kita. Harta benda kita yang kena jaga dia. Ilmu, jalan untuk kita sampai ke syurga. So kita tahu benda-benda ni. Apa yang ketiga qasad tadi membawa kita untuk mengagungkan ilmu tadi. Mengagungkan jalan untuk kita menyintai ilmu dan ahlinya, penuntut ilmu, majlis ilmu, segala perkara yang berkait dengan ilmu. Itu maksud practically.
kiaskan pada semua ibadat-ibadat kita. Sedekah sama juga. Mesti kena ada 3 perkara tadi. Qasad tadi kena perbetulkan. Baik, yang berikutnya adalah al-azmu, keazaman. Bila kita dah betul-betul merealisasikan apa? Qasad tadi, maka yang berikutnya adalah keazaman. Keazaman, kita kata apa? Bila sudah 3 benda tadi, 3 darjat tadi kita dah cuba untuk realisasikan mengikut kemampuan kita, maka ianya akan menjadi keazaman. 3 tadi, 3 yang kita bincang tadi, darjat qasad tadi, bila dah lengkap 3 tadi, maka dia akan berubah menjadi azman. Itu maksud azman, keazaman. Maka keazaman itulah yang akan melazimkan kita kata apa? Perjalanan kita. Dengan apa? Disertai dengan tawakkul ala Allah. Tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal ala Allah." Dalam surah Ali Imran ayat 159. Apabila kamu berazam, kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Fatawakkal ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Maksud berazam tadi dah lepas pada 3 qasad tadi. 3 darjat qasad tadi. So dia bukan semata-mata niat nak, tapi qasad tu mesti kena ada 3 darjat tadi. Nampak? Apa maksud al-azmu? Apa maksud keazaman? Al-azmu, kata Imam Ibn Al-Qayyim, al-qasdu al-jazimu al-muttasilu bil-fi'li. Keazaman bermaksud qasad yang jazim, qasad yang jazam, qasad yang tetap, qasad yang tak boleh diganggu gugat oleh mana-mana hentaman ataupun mana-mana bentuk gangguan. Qasad yang tetap. Jazimu. Al-qasdul jazimu. Al-muttasilu bil-fi'li, yang bersambung, berhubung dengan perbuatan. Sebab itu dikatakan apa? Keazaman itu ada 2 jenis. Yang pertama, azmul murid ala dukhuli fit tariq. Azmul murid ala dukhuli fit tariq. Keazaman orang yang berkehendak untuk mula masuk ke jalanan, untuk memulakan perjalanan. Yang ni keazaman yang first. Keazaman untuk kita, misalnya kita kata bagi contoh yang mudah, semua orang ada keazaman. So kata, baik esok ada kelas Ustaz Fulan dan Fulan. Azam aku nak ikut kelas itu sampai habis. Ataupun daurah Syekh Fulan dan Fulan. Azam aku nak habiskan kitab itu dengan Syekh Fulan Fulan. Itu azam, permulaan. Yang kedua, azmun fi halis sayr. Keazaman dalam ketika kita melakukan perjalanan. Dan ianya lebih khusus berbanding dengan keazaman. Maksud yang keazaman yang pertama. Maksud keazaman yang kedua tadi, bila dalam perjalanan kita melakukan perhambaan kita kepada Allah, melakukan perintah Allah, maka dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah itu, mesti kita kena kukuhkan lagi keazaman yang ada pada awal. Kerana adanya rintangan-rintangan, maka keazaman itu perlu diperbaiki dan perlu diperbaharui. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, keazaman yang kita kata apa? Keazaman ini dia bukanlah benda yang kita boleh amalkan dengan semata-mata kita kata kita faham azam ni, okey kita buat, terus start. Maka kita kena faham bahawasanya perbahasan ulama tentang maqam, kedudukan ataupun kedudukan berkenaan dengan hati ini, berkenaan dengan amalan hati ini, keazaman, qasad dan sebagainya ni, dia bukanlah satu benda yang kita dah sebut tadi, bukanlah ada nas yang sarih.
dia berdasarkan tatabu' wal istiqra' dan juga mujarabat, iaitulah ataupun perkara yang analisis dan juga pengalaman para ulama yang meneliti berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan hati atau jiwa ini. Baik, sebab itulah kalau kita tengok balik, sebelum ni kita dah bincang tentang al-basirah. Kita dah bincang tentang al-basirah dan al-inabah. Maka kita tak boleh separate kan, kita tak boleh pisahkan antara satu maqam dengan maqam yang lain, satu perkara dengan perkara yang lain. Maksudnya kita tak boleh kata bila dalam proses kita dalam nak membetulkan qasad dan juga keazaman kita, nak memperbaharui keazaman dan qasad kita, kita pisahkan dia daripada inabah, kita pisahkan dia daripada taubat, kita pisahkan dia daripada al-basirah, ilmu pengetahuan. Tidak. Tetapi ulama hanya asingkan perbahasan ini hanyalah untuk memudah cara sahaja, tetapi pada hakikatnya seluruh maqam, seluruh perkara-perkara yang berkait dengan amalan hati, berkait dengan perintah Allah, maka kena kita kata diintegrasikan, mustashabah, dia mesti disekalikan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah At-Taubah misalnya, ayat 117, Allah Ta'ala kata apa? Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufun rahim. Maka Allah Ta'ala sebutkan sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, Muhajirin, Ansar dan orang-orang yang mengikutinya pada waktu kesusahan, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Selepas apa? Hampir-hampir hati-hati mereka itu, hati-hati orang beriman itu nak diselewengkan. Hampir-hampir mereka nak menjadi menyeleweng. Yang ada di kalangan mereka, yakni orang-orang beriman. Summa taba 'alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufun rahim. Sesungguhnya Allah kepada mereka orang-orang beriman raufun rahim. Sangat maha lembut, maha santun, maha lembut dan maha penyayang. So Allah Ta'ala jadikan taubat pada awal perkara, urusan mereka tu Allah mulakan dengan taubat dan Allah tutup dengan taubat. Maksudnya Allah sebut, Allah Ta'ala terima taubat mereka, kemudian yang kedua pun Allah Ta'ala sebut apa? Thumma taba 'alaihim. Allah terima lagi taubat mereka. Apa maksud dia? Maksudnya dalam setiap maqam, setiap kedudukan dalam perjalanan kita, maka kita tak boleh asingkan setiap kedudukan itu. Setiap perkara tersebut kita tak boleh asingkan. Maksudnya mesti keazaman dibina dengan keazaman. Keazaman dibina di atas dasar basirah. Keazaman dibina di atas dasar inabah. Keazaman itu mesti disertai dengan inabah. Mesti disertai dengan taubah. Mesti disertai dengan taubat. Mesti disertai keazaman itu juga, qasad dan tujuan itu mesti disertai dengan maqam-maqam yang lain, kedudukan-kedudukan yang lain di dalam amalan. Mesti disertai dengan muhasabah, mesti disertai dengan dengan taubat, mesti disertai dengan inabah. Baik. Sebab itulah kita katakan, contoh yang mudah kita nak faham. Taubat, contoh. Taubat dia tak boleh kita hanya faham taubat itu satu. Dia mesti taubat itu disertai dengan muhasabah, mesti disertai dengan maqam al-khauf, takut, mesti disertai dengan apa? Muhasabah dan juga al-khauf, takut. Muhasabah maksudnya kita menghitung, kita menghisap diri kita, mengira-ngira kesalahan kita. Muhasabah. Dan khauf, takut. Sebab itu taubat dia menghimpunkan antara maqam al-khauf wal muhasabah. Mesti kita rasa takut dan juga muhasabah. Sebab itu tak akan tergambar kalau taubat tanpa ada
muhasabah dan juga khauf, takut. Contoh yang berikutnya redha, maqam redha, kita redha. Mungkin kita akan bahaskan dengan lebih detail dalam perbahasan akan datang. Maqam redha berhimpun padanya as-sabru wal mahabbah. Berhimpun pada maqam redha, keredaan, kita redha kepada perintah Allah, berhimpun pada maqam kedudukan redha itu maqam sabar dan maqam mahabbah, kedudukan kesabaran dan juga kecintaan. Tak mungkin digambarkan, tak boleh kita nak gambarkan redha itu tanpa ada sabar dan juga mahabbah, kecintaan. Contoh yang lain, tawakkul. Tawakal. Kita menyerah kepada Allah, bertawakal kepada Allah setelah kita mengambil asbab. Dia mesti ada berhimpun padanya at-tafwid wal isti'anah, menyerah dan juga isti'anah, kita memohon pertolongan. War ridha, dan ridha. Tak mungkin dapat kita gambarkan tawakal itu akan berlaku tanpa ada isti'anah. Kita minta pertolongan kepada Allah melalui sebab-sebab. Dan juga tafwid, menyerah, dan ridha. Sama juga ar-raja, mengharap. Tak mungkin mengharap itu akan berlaku melainkan mesti berhimpun padanya maqam al-khauf wal iradah. Mesti kena ada al-khauf wal iradah. Al-khauf, takut, dan juga kehendak. Maksudnya mesti dia kena ada dia tak boleh terpisah. Sebagaimana ibadat kita kena ada 3 elemen. Al-khauf, ar-raja wal mahabbah. Tak mungkin ibadat kita itu terpisah salah satu. Kita nak ibadat takut saja, tak boleh. Dia mesti kena ada pengharapan. Kalau takut saja itu menjadi khawarij tu, semua benda kafir. Sampai semua orang dia nak bunuh, semua orang dia nak bom, sebab semua orang kafir. Semua orang tak betul. Sebab dia terlampau takut, dia tak ada ar-raja. Dan dia tak ada mahabbah. Sama juga kalau dia hanya ada ar-raja, dia jadi murji'ah. Semua benda boleh. Yang penting kita harap. Semua tak ada istilah takut. Semua harap saja dapat. Mengharap saja syurga tapi tak meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka itu juga kita bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Ibadat tu dia kena ada 3 benda. So dia tak boleh terpisah. Inabah. Kita dah bincang sebelum ni inabah. Kembali kepada Allah. Mesti menghimpunkan mahabbah, wadzul, wal khudu', kecintaan, ketundukan, kehinaan. Dia tak mungkin ada tanpa ketiga-tiga perkara tersebut. Tak akan berlaku al-inabah. Dan demikian juga semua maqam yang mungkin kita akan bincang selepas ini. Tetapi yang kita nak fokus hari ini iaitulah apa? Tentang apa kita kata al-azmu tadi. Al-azmu. Al-azmu, keazaman. Maka keazaman ini akan berlaku bila 3 darajat qasad, tujuan kita tadi direalisasikan. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Apabila kita dah berazam untuk melakukan sesuatu perkara, maka bertawakal kepada Allah. Setiap perkara, setiap tindakan, setiap perancangan kita, maka kesemuanya akan datang, dibangkitkan melalui al-qasdu wal-azmu. Qasad, tujuan, niat, dan juga keazaman. Bahkan semua perkara, tak kira sama ada perkara yang baik atau buruk, memerlukan kepada al-qasdu wal-azmu. Orang yang nak buat jahat pun, dia kena ada keazaman. Betul lah, orang yang nak melakukan jenayah, dia pun kena ada keazaman. Dia dah kalkulit. Dia dah tengok semua konsekuensi, apa benda yang akan dia terima, semua dia dah sanggup terima risiko dan sebagainya. Itu orang nak buat jahat. Dia dah prepare untuk lari, dia dah prepare untuk menyamar, dia dah prepare macam-macam. Orang yang nak scam orang, contoh, dia ada keazaman. Tetapi kita nak bincang di sini dari sudut apa? Ketaatan. Maka keazaman itu mestilah dibina di atas apa?
qasad tadi yang 3. Darjat qasad yang 3. Kalau tak, keazaman itu takkan kuat. Dia akan jadi hanyalah angan-angan. Berapa ramai orang hari ini dia tidak tahu macam mana dia nak melakukan sesuatu disebabkan oleh dia tidak ada qasad tadi, dia tak faham. Dia tak faham apa tujuan hidup. Maka dia buatlah sesuatu tu hanya berdasarkan desire, hanya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kehendak diri. Aku nak buat macam ni. Orang buat macam tu, dia pun nak ikut. Aku nak jadi kaya misalnya. Dia pun nak jadi kaya tanpa dia memerhatikan tentang soal berkenaan dengan hukum hakam, berkenaan dengan apa yang diperintah, apa yang dilarang. Maka dia pun tak fikirlah. Asalkan boleh jadi kaya, maka dia tak kira dah halal ataupun haram, maka semuanya dia langgar. Aku nak jadi famous, aku nak jadi popular, maka dia langgar segala ketetapan Allah tanpa dia memikir sebab. Dia memikir konsekuensi, natijah-natijah yang akan diterima di dunia dan di akhirat. Maka itulah perkara yang kita kata yang perlu kita perhatikan. Keazaman, qasad dan juga keazaman. Baik. Jadi, adakah qasad dan keazaman ni perlu diperbaharui? Jawapannya perlu diperbaharui hari-hari. Dan apakah yang akan membentuk qasad dan keazaman kita? Iaitulah yang akan membentuk qasad dan keazaman kita adalah ilmu. Ma'rifah. Yang membawa kepada mahabbah. Yang membawa kepada istislam. Al-inqiyad, penyerahan. Maka tidak dapat tidak, tujuan dan keazaman kita itu perlu diluruskan. Kerana hari ini ramai orang dia nak buat amalan. Dia nak beramal. Dia nak contribute untuk ummah. Dia nak buat amalan. Tetapi dia tidak melihat dari sudut qasad, azam, keazaman. Qasadnya itu adakah menepati syariat? Adakah muwafaqah dengan mutaba'ah ar-rasul, dengan mengikuti rasul? Maka itu yang kita kata yang perlu kita perhatikan. Ada orang dia nak buat sesuatu perkara tetapi dia hanya bergantung kepada desire tadi. Ramai orang yang bila dia buat sesuatu benda based pada desire semata-mata, bukan pada qasad yang betul, bukan pada qasad yang benar, yang menepati apa yang disyariatkan oleh Allah, tetapi qasad yang kita kata apa? Yang digerakkan oleh desire tadi, digerakkan oleh hawa nafsu. Cuba kita tengok macam mana ahlu bid'ah. Mereka nak cinta Rasul. Mereka, qasad mereka, tujuan mereka nak cinta Rasul. Mereka, kita ambil Kristian lah, orang Kristian. Qasad tujuan mereka, kita tak nafikan. Mereka nak sampai kepada Allah. Tetapi qasad mereka itu dibina di atas dasar desire tadi, hawa nafsu. Tanpa ilmu. Lalu mereka pun menyembah Isa. Mereka mengatakan Jesus adalah Son of God, adalah anak Tuhan. Jelmaan Tuhan. Jelmaan bagi kalam Tuhan. Yang telah menjadi kalam Tuhan yang menjadi jasad. Yang jasad itu adalah anaknya. Lalu mereka tersesat. Disebabkan oleh keazaman. Qasad mereka itu dibina di atas dasar yang tidak benar. Qasad mereka dibina di atas dasar hawa nafsu. Begitulah juga orang Kristian, bila mereka nak cinta kepada Jesus, maka mereka buat simbol-simbol yang tertentu. Maka mereka jadikan simbol-simbol yang tertentu itu sebagai manifestasi untuk menyatakan kecintaan mereka, penghargaan mereka, pengorbanan mereka untuk agama mereka. Maka mereka pun buatlah lambang salib misalnya. Jadi dijadikan lambang salib itu sebagai satu manifestasi kecintaan mereka dan juga bentuk yang untuk menzahirkan qasad, tujuan mereka dan keazaman mereka. Kononnya itulah satu simbol yang menunjukkan the salvation, satu simbol yang menunjukkan kecintaan. Maka itu qasad yang digerakkan oleh hawa nafsu.
Mereka ada qasad, mereka ada tujuan, mereka ada keazaman, berazam. Sebab itu kalau kita tengok dahsyat dakwah kristianisasi ni, kita tengok dahsyat, sangat dahsyat. Mereka punya badan-badan yang menggerakkan, yang melakukan mobilisasi untuk menyebarkan Kristian, menyebarkan agama mereka. Cuba kita tengok bagaimana mereka berjuang untuk membolehkan istilah-istilah Arab itu diguna pakai di dalam terjemahan kitab mereka. Kalau kita buka dalam kitab-kitab mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Melayu, mereka sudah guna perkataan apa? Allah. Mereka sudah guna perkataan Rasulullah, Nabi Allah. Mereka menggunakan perkataan Arab. Apa yang kita boleh dapat? Keazaman mereka untuk menyebarkan agama mereka. Qasad, tujuan mereka. Sebab itu mereka ada tak silap ada, kalau kita tengok mereka ada badan yang menyusun dakwah mereka di seluruh dunia. Bahkan kalau kita tengok baru-baru ni, bila adanya award yang bersifat global, penghargaan ataupun satu anugerah yang bersifat global diberikan kepada missionaries, diangkat pendakwah mereka ini sebagai contohnya mendapat anugerah yang hebat-hebat yang bersifat antarabangsa. Mereka melakukan hal tersebut semata-mata untuk mencari kita kata pengaruh dan pelbagai jalan dan cara mereka lakukan. Bahkan di seluruh dunia mereka menggerakkan dakwah mereka, dakwah mereka. Kerana qasad, keazaman mereka nak menyebarkan Kristian. Tetapi kita orang Islam, sejauh mana qasad dan azam kita? Muhasabahlah diri kita, bagaimana, sejauh mana kita nak menyebarkan agama kita? Sejauh mana kita punya usaha untuk menyebarkan mesej Islam? Orang Kristian dia orang dah advance. Mereka punya rancangan-rancangan, dokumentari, rancangan-rancangan, sama ada yang merosakkan, sama ada dalam media yang betul-betul merosakkan ataupun media-media yang ada hari ini. Mereka tak pernah ada sikap pesimis, sikap berputus asa. Mereka terus berdakwah kepada agama mereka. Yang ni kita kena tengok. Malangnya kita hari ini orang Islam. Malangnya kita orang Islam hari ini. Kita lebih mundur. Kita disibukkan dengan perselisihan. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang merugikan kita. Kita bergaduh sesama kita, kita bercanggah sesama kita, yang akhirnya percanggahan dan perselisihan yang berlaku sesama kita membelakangkan kita, memundurkan kita, dan menjadikan orang Islam itu bersikap pesimis, bersikap mudah berputus asa. Hari ini kita tengok ramai orang kita dah mudah putus asa. Alasannya kiamat dah nak dekat. Alasannya semua ni konspirasi. Alasannya semua benda ni konspirasi. Dia melahirkan sikap pesimis, sikap mundur, jumud. Ini merugikan. Sedangkan orang Kristian bergerak, berdakwah, menyebarkan agama mereka, menyebarkan risalah mereka tanpa ada rasa putus asa. Kita seakan-akan berputus asa, terus bertelagah, mundur, tak pernah nak kita kata optimistik, nak fikir tentang nak bergerak ke hadapan. Kita bagi contoh yang mudah. Kita sebagai seorang Muslim, apa yang kita fikir untuk kita contribute untuk ummah? Apa yang kita buat untuk ummah? Apa yang kita buat untuk apa? Qasad, tujuan, keazaman kita untuk menyebarkan Islam.
untuk mengajak orang supaya mengamalkan Islam? Ada tak? Itu kita kena muhasabah diri. Atau kita hanya fikir diri kita saja? Ini yang kita lihat hari ini yang berlaku. Kalau kita tengok, ini yang cuba mereka sebat supaya kita bersikap mudah putus asa. Inilah puncanya, kerana tadilah sibuk dengan benda-benda yang tak pasti, teori konspirasinya, sibuk dengan pencanggahan, perselisihan. Lalu kita tak fikir apa tujuan, apa qasad. Sepatutnya kita yang menyebarkan Islam, kita yang berdakwah, kita yang menjadi umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yang jadi umat wasat, umat yang menjadi syahidan, yang mengamalkan Al-Quran, yang sifat Quran muhaiminan, yang mendominasi, yang memberi petunjuk. Kita yang menyuluh, bukan mereka yang menyuluh kita. Tetapi hari ini malangnya seakan-akan kita yang disuluh oleh mereka. Kita yang terpaksa ikut mereka. Bukan kita yang menyuluh mereka, mereka pula yang menyuluh kita. Subhanallah. Jadi ini yang kita perlu fikirkan. Yang perlu kita muhasabah. Perlu kita tengok balik qasad, keazaman. Sebab itu kalau kita tengok, mereka dah advance lebih dari sudut media mereka. Itu belum kita masuk lagi tentang aliran-aliran sesat. Ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka bersemangat menyebarkan bid'ah mereka. Mereka bersemangat dalam menyebarkan aliran-aliran sesat mereka. Tetapi kita masih ke belakang. Kita masih lagi kedekut nak sumbangkan idea. Kita kedekut nak sumbangkan duit ringgit kita. Kita kedekut nak sumbangkan tenaga. Kita kedekut nak sumbangkan ilmu. Sedangkan orang-orang sesat, aliran-aliran sesat, ahlul bidah, mereka buat macam-macam. Mereka buat media mereka. Mereka buat rancangan-rancangan mereka. Mereka buat propaganda-propaganda mereka. Kita ke belakang. Kita masih agak pesimis. Kita agak semua benda kita jadi was-was. Kita jadi seakan-akan menyerah. Kita dah tak nampak melainkan kita kata nak dekat kiamat maka kita menyerah. Ini salah. Sedangkan ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bagi tahu dekat kita, kalau esok berlaku kiamat, di tapak tangan kamu adanya biji benih, maka tanam. Nabi tak suruh kita baling, kita lemparkan biji benih tu. Kerana esok nak kiamat, kita lempar biji benih, kita tak usaha. Nabi perintahkan kita untuk optimistik, untuk bersikap ke hadapan, marah ke hadapan, bukan mundur. Dan itulah kalau kita tengok balik macam mana musuh-musuh Islam mereka masukkan aliran-aliran sesat ini dan juga perkara-perkara yang bersifat teori-teori yang batil ini, tujuannya adalah untuk melemahkan kita. Anggap kita ni dah, maksudnya esok nak kiamat jadi kita tak perlu buat apa. Jadi sikap mudah berputus asa. Jadi berputus asa, pesimis, mudah berputus asa ini adalah sikap yang bertentangan sama sekali dengan al-qasdu wal azmu. Bertentangan dengan qasad dan keazaman. Sebab itu kita kata mudah menyerah bukan sikap seorang Muslim. Bagaimana Allah SWT menegur umat Islam ketika peperangan Uhud. Cuba kita tengok dalam sunnah. Bagaimana dalam peperangan Uhud, apabila umat Islam kalah, maka selepas kekalahan, maka Nabi SAW terus bangkit melakukan ekspedisi yang berikutnya. Nabi SAW tak duduk di Madinah, kemudian duduk termenung, mengungkit kesalahan-kesalahan yang lalu ataupun kekalahan-kekalahan yang lalu, hanya semata-mata meratap. Bukan. Nabi terus bergerak ke depan. Nabi terus mengutuskan utusan-utusan. Nabi terus bergerak. Selepas perang Uhud, Nabi lancarkan ekspedisi lagi. Nabi tak berputus asa. Itu sunnah Nabi kita SAW. Kalau kita nampak kita punya dakwah ini ada kegagalan, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita tak diterima, jangan kita berputus asa. Kalau seruan kita tak diterima, maka kita terus bangkit. Itulah al-qasd wal azmu, keazaman. Qasad tadi keazaman. Kalau kita tak faham dalam majlis ilmu satu isu, satu topik, jangan terus kita mengalah.
Jangan terus kita mengalah. Teruskan mencari, teruskan menuntut ilmu, sampailah Allah Subhanahu taala akan mudahkan kita untuk mencapai apa yang kita hajati dan apa yang kita cari. Baik. Soalan. Baik, kalau kita tinggalkan majlis ilmu guru-guru tertentu disebabkan kita tak berkenan dengan akhlak buruk guru tersebut, seperti contoh berlebih-lebihan dalam mengulas isu politik, suka menyindir dan mempelekehkan orang lain, adakah kita dikira mustakbir? Itu tak dikira mustakbir. Baik, kalau kita tinggalkan majlis ilmu yang pertama sekali, yang mana guru tersebut ada bid'ah ke, ada menyeru kepada bid'ah, maka itu adalah perintah syariat supaya kita berpaling daripada ahlul bid'ah wal ahwa. Maka itu diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Rasul. Maka itu tak jadi isu. Tetapi kalau kita meninggalkan ilmu ataupun majlis ilmu disebabkan oleh kita tak berapa berkenan dengan akhlak guru tersebut, seperti berlebihan dalam mengulas isu politik, suka menyindir dan mempelekehkan orang lain, adakah itu dikira mustakbir? Baik, jawapannya, bila kita tinggalkan kerana kita lihat adanya pelanggaran dari sudut akhlak, dari sudut, ya kerana guru pun manusia, maka kalau kita tengok terlampau jelas, maksudnya lari daripada jalan ilmu, adanya sikap-sikap takabur di dalam majlis tersebut, merendahkan orang lain, mengulas isu-isu semasa yang berlebihan, maka itu tak dikira termasuk mustakbir. Cuma kalau ada majlis ilmu yang ada sentuh tentang isu-isu semasa yang bukanlah bersifat untuk menyindir atau mempelekeh orang lain dan perkara-perkara di luar daripada topik, maka itu termasuk dalam kategori kita kata apa? Kita kena bersabarlah, kerana dia ada faedah ilmiah, dia ada faedah yang mungkin memberi manfaat kepada kita, petunjuk kepada kita, dan walaupun kita nampak benda tu tak penting pada kita, tetapi mungkin dia akan menjadi satu faedah yang akan memberi bimbingan dan petunjuk kepada kita pada masa akan datang. So dia taklah secara mutlak kita kata isu politik ataupun isu-isu semasa ni, tak, kita kata taklah semestinya guru itu dia kena fokus pada topik saja. Boleh jadi dia kena sentuh juga topik-topik yang ada kaitan. So sebab itu yang ada kaitan tak jadi isu, dan cuma jangan berlebihan lah. Cuma jangan berlebihan. Afallahu amma salaf. Dan kadang-kadang kita pun dulu kita tak nafikan manusia kan, guru kita tu adalah manusia. Boleh jadi dia terjebak dalam sesuatu perkara tu berlebih-lebihan. Maka ketika itu maka kita kena apa? Kita kena bersabar, doakan keampunannya, dan kita ada hak untuk meninggalkan majlis tersebut kerana kita lihat ada lagi pilihan-pilihan lain yang lebih baik, ataupun kita tengok adanya bentuk sindiran ataupun bentuk akhlak yang ditunjukkan itu adalah tidak baik dan sebagainya, maka itu kita kata tidak menjadi masalah. Dia bukan termasuk dalam mustakbir. Mustakbir ni apa? Mustakbir ni dia bila dia menolak kebenaran. Maksudnya dia tak mau, dia tak suka majlis guru tu disebabkan guru itu menyampaikan kebenaran. Itu maksudnya, itu masuk dalam kategori mustakbir. Dia tolak guru tersebut kerana guru tersebut telah menyampaikan kebenaran. Sebab itu Nabi SAW kata al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik. Adakah pintasan hati, azam dan niat benda yang sama atau ada perbezaan? Pintasan hati ataupun kita kata naz'atul qalb ataupun naz'ah. Pintasan hati ini dia adalah salah satu daripada permulaan untuk qasad ataupun azam. Dia lebih spesifik dan dia lebih kita kata lebih umum. Dan dia termasuk dalam permulaan tadi. Permulaan bagi qasad, pintasan hati. Dia naz'ah. Jadi satu bentuk pintasan hati. Sudah tentu ada perbezaan. Dia bukan benda yang sama. Sebab azam, qasad tadi, dia ada 3 tadi kan. Darjat ada 3. Dia bukan setakat pintasan hati. So pintasan hati ni kita kata macam apa? Contohnya, terlintas dalam hati kita bila kita tengok kita nampak sahabat kita baca Quran, terlintas pada hati kita, kita pun nak baca Quran. Tapi kita tak buat lepas tu. Kita hanya terlintas.
Sebab itu bila dia lintasan ni, dia adalah permulaan. So dia tak sama dengan azam dan juga niat tadi, qasad. Qasad ni dia datang lebih. So qasad ni kita dah tahu tentang kelebihan baca Quran, kita tahu tentang baca Quran tu adalah ibadat yang disukai oleh Allah, diredai oleh Allah, maka kita lakukan berdasarkan keazaman. Bukan semata-mata kita pintasan hati tadi. Pintasan hati itu dia adalah permulaan. Dia adalah wasilah permulaan yang nak menyampaikan kepada kita kepada qasad dan juga keazaman. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan fitnah yang banyak terjadi di akhir zaman ini, selain kita bersabar, tetap menyebarkan ilmu dan muhasabah diri, adakah menyalahi syariat jika kadang-kadang kita rasa terlalu sedih dan timbul kemarahan sehingga ingin dipercepatkan menuju hari akhirat dan bertemu dengan Allah? Ana khawatir jika keazaman begini adalah ghulu dan berdosa. Baik. Sebab itu kita kena kembali kepada apa yang syarak sebutkan. Apa yang Nabi SAW tunjukkan tadi. Sebab itu kalau kita tengok apa yang berlaku berupa fitnah, apa yang berlaku berupa mihnah, tribulasi yang berlaku pada akhir zaman, maka itu adalah perkara yang kita kena hadapi. Kita kena hadapi. Cuma sikap kita dalam berhadapan dengan fitnah ini, kalau sampai tahap terlampau sedih sehingga timbul kemarahan ataupun ketidakredaan ke atas qadar, takdir yang Allah tetapkan, sehingga kita segera nak pilih kepada kematian untuk bertemu dengan Allah, maka itu ada perbahasan di kalangan ulama. Tetapi secara umumnya, sebagai seorang muslim mukmin, maka sikap optimistik, sikap melihat sesuatu itu lebih jauh, dan bersangka baik dengan Allah, itulah yang paling utama, yang perlu diutamakan di saat berlakunya apa-apa fitnah, apa-apa mihnah dan tribulasi. Maksudnya dalam syarak kita diperintahkan untuk bersikap positif. Bersikap positif. Maksudnya Allah tak bagi kita melihat segala perkara, bila perkara yang buruk itu kita tengok dalam konteks negatif. Semuanya kita tengok tak baik. Dan kita mula mencela takdir, mula mencela diri kita sehingga melemahkan kita, dan sehingga menyebabkan kita tak mahu melakukan amalan ataupun tak mahu bergerak ke hadapan. Maka ini adalah sikap yang tidak sepatutnya ada bagi seorang muslim. Dan ini termasuk dalam sikap ghulu. Cuba kita tengok contoh para sahabat. Apakah musibah yang paling dahsyat berlaku dalam sejarah Islam? Fitnah yang pertama berlaku dalam sejarah Islam, kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para ulama tarikh, ulama sejarah, sejarawan Islam meletakkan permulaan fitnah adalah dengan kewafatan Nabi kita yang kita cintai, Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan fitnah. Cuba kita tengok bagaimana sahabat. Pada awalnya mereka terlampau sedih sehingga Umar tak boleh terima kenyataan. Umar mengeluarkan pedangnya, menyatakan sesiapa yang kata Muhammad telah mati, aku akan penggal kepalanya, sebab terlampau sedih. Tetapi bangkit Abu Bakar. Abu Bakar membaca ayat-ayat Al-Quran, memberikan kata-kata perangsang, memberikan semangat dengan Al-Quran, mengatakan bahawasanya siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Cuba kita tengok sahabat Nabi. Selepas Nabi wafat, itu musibah yang paling dahsyat sekali bila Nabi tak ada. Tetapi mereka bukan bersikap mundur ke belakang. Para sahabat menggerakkan dakwah. Para sahabat menggerakkan pembukaan. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu tetap
memerintahkan supaya tentera Usamah bin Zaid supaya diutuskan, sebagaimana yang Nabi SAW wasiatkan, supaya diutuskan tentera Usamah bin Zaid. Walaupun sebahagian sahabat mereka berpandangan tak patut diutuskan diutuskan tentera Usamah bin Zaid di saat umat Islam dalam keadaan kesedihan dan di saat adanya golongan-golongan murtad, golongan-golongan yang berpaling, yang kita kata ahlul riddah, kabilah-kabilah Arab yang berpaling daripada Islam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bersikap pesimis, optimistik, dan bersikap maju ke hadapan, marah ke hadapan, bersikap positif, terus merealisasikan perintah Nabi SAW supaya apa? Diteruskan dakwah. Cuba kita tengok bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika tak dipersetujui pandangan beliau untuk dihimpunkan Al-Quran pada awalnya oleh Abu Bakar ini Siddiq. Tetapi ternyata apa yang Umar pandang jauh ke hadapan. Kalaulah Umar tak diberikan petunjuk oleh Allah untuk menghimpunkan Quran, kemudian direalisasikan, dilaksanakan pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Kalau sahabat semua bersikap pesimis, tidak optimistik, tidak jauh ke hadapan, tidak marah ke hadapan, sudah tentu kita tak dapat Al-Quran yang kita baca hari ini. Sebab itu dalam berdepan dengan fitnah, bukan kita bersikap pesimis, bersikap putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan kamu, maksudnya di sini, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Sebab itu orang yang kita yang ada hari ini, kalau semua kita tinggalkan, lapangan dakwah kita tinggalkan, dalam nak menyampaikan nasihat kita tinggalkan, siapa yang nak sampaikan dakwah? Siapa yang nak jadi tentera-tentera Allah yang nak menyampaikan agama? Kalau kita semua bersikap, semua duduk kat rumah, semua kita kata dah nak berlaku kiamat, kita tak perlu buat apa, siapa yang berdakwah? Sedangkan orang-orang ajaran sesat, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, mereka giat berdakwah, mereka giat berdakwah, mendakwahkan agama mereka. Mereka masuk ke dalam setiap bidang. Mereka masuk dalam setiap ruang yang ada bagi mereka. Tetapi kita umat Islam, takkan kita nak bersikap hanya berpeluk tubuh. Itu adalah sikap yang kita kata ulu. Dan berdosa kalau sampai tahap kita meninggalkan tanggungjawab kita, meninggalkan fardu kifayah, meninggalkan kefarduan ke atas kita sendiri. Maka itu kita kata tak boleh. Benda ni kita kata tak boleh. Sebab itu wajib bagi mereka yang berilmu memberi peringatan kepada ummah supaya tidak bersikap mundur. Kan? Memang kiamat akan berlaku. Mati akan jemput kita bila-bila. Kiamat sughra adalah mati. Tetapi adakah kematian kita itu di atas jalan Allah? Adakah kematian kita itu dalam keadaan apa? Adakah dalam keadaan kita menyampaikan agama Allah ataupun dalam keadaan kita berputus asa? Sebab sikap berputus asa ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran merupakan sikap orang-orang kafir sebenarnya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang kufur kepada Allah. Sebab itulah iblis. Iblis dinamakan dengan iblis daripada perkataan ablasa. Daripada perkataan ablasa maksudnya ais min rahmatillah. Ais min rahmatillah. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Maka sifat berputus asa, sifat menyerah diri kepada keadaan, kepada fitnah tanpa ada apa kita kata usaha untuk memajukan ummah, untuk memajukan diri sendiri, maka ini hanya akan sikap yang negatif yang akan memundurkan umat Islam. Ini yang disukai oleh penjajah. Ini yang mereka nak. Supaya kita berpeluk tubuh, kita tak berdakwah, kita tak buat kerja, kita tak melaksanakan fardu kifayah, kita terus ketinggalan. Mereka dah maju, mereka menguasai teknologi, mereka menguasai media, mereka menguasai segala-galanya, kita terus ke belakang. Ini yang mereka nak. Ini yang mereka nak, supaya kita kalah. Kita dikalahkan oleh mereka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meneguhkan qasad dan keazaman kita untuk melaksanakan amalan, untuk berdakwah di jalan Allah,
untuk mengajak manusia kepada jalan Allah, untuk mengajak seluruh umat untuk mengikuti Islam, untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.